Tapi ringkasnya, hadis-hadis dhaif ni, dia wujud dalam kitab hadis. Dia wujud, sebab tu dinilai. Apa yang saya nak sebut hari ni, sebab berlakulah banyak kali disebarkan hadis-hadis yang tidak wujud dalam kitab hadis. Dan na'udzubillah min zalik, benda dia berlaku dalam teks khutbah sebahagian negeri. Dibawakan hadis yang tak wujud dalam kitab hadis, tak ditemui dalam kitab-kitab hadis. Para ulama hadis pun kata mereka tak jumpa asal hadis ni. Lalu disebarkan dalam teks khutbah. Lepas tu dipertahankan penggunaan hadis itu dengan menyatakan ulama bersepakat boleh guna hadis dhaif dalam fadailul a'mal. Na'udzubillah min zalik. Hadis dhaif tu, kenapa dikatakan dhaif? Sebab dia dapat dinilai, sebab dijumpai siapa yang riwayatkan dia, dijumpai dalam kitab-kitab hadis. Hatta hadis palsu yang ada perawi yang kazab, penipu, sebab tu dikatakan hadis tu palsu, sebab perawi dia kazab, pun ada dalam kitab hadis. Tetapi ada hadis-hadis yang para ulama bila menilainya, mereka akan menyatakan aku tak jumpa asal dia, ataupun mereka kata tak ditemui asal dia, atau aku tak jumpa asal dia. Kalau saya yang kata saya tak tahu hadis ni, logik lah, mungkin ada, logik lah saya kata. Tapi kalau ulama misalnya Al-Iraqi sebut, Imam As-Sakhawi sebut, dia kata aku tak jumpa asalnya. Tiba-tiba datang orang hari ni sebar. Sebab baru-baru tersebar satu hadis, sesiapa yang berselawat ke atas Nabi SAW 1000 kali dalam sehari, al-kamakul maksud dia, hadis itu Imam As-Sakhawi kata dia tak jumpa asal hadis tu. Imam As-Sakhawi tulis satu kitab berkaitan kelebihan selawat. Tapi dia sebut hadis tu dia tak jumpa asal. Tetapi ada orang dia sebarkan. Dia kata hadis ni bukan palsu. Imam Sakhawi hanya kata dia tak jumpa asal. Dia bermain permainan bahasa. Jadi kita, pada hari ini Allah Subhanahu Wa Taala bagi nikmat kat kita, para ulama kita dah kumpulkan hadis banyak. Jadi janganlah kita main ambil hadis yang tak ditemui dalam kitab hadis. Dan kalau ada ustaz-ustaz yang sebarkan macam tu dan dia berhujah hadis ni tak ada asal je, bukan palsu, saya kata tinggalkan ustaz tu. Tinggalkan. Sebab dia sedang bermain dengan permainan bahasa. Hadis yang dihukum palsu sebab ada perawi penipu pun ada dalam kitab hadis. Itu pun kita tak boleh terima. Haram kita terima hadis tersebut. Haram disebarkan. Sedangkan hadis tu ada dalam kitab hadis. Apatah lagi dengan hadis yang tak dijumpai dalam kitab-kitab hadis. Dan yang kata tak ditemui asalnya bukan saya, bukan Mansur. Yang kata Imam As-Sakhawi dan semisalnya. Jadi itu adalah perkara yang berbahaya. Dan para ulama silam dah bagi warning tentang hadis-hadis yang tak wujud dalam kitab hadis. Misalnya Imam Al-Baihaqi dalam Manaqib Asy-Syafi'i, dia menukilkan perkataan Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i menyatakan, saya teruskan terjemahan dia, hadis-hadis yang sahih atau yang berada pada kedudukan antara sahih dan lemah telah disusun dan ditulis dalam kitab-kitab oleh ulama hadis. Tidak boleh dikatakan ada hadis yang terlepas daripada pandangan semua ulama. Logik kalau ada ulama A tahu hadis ni, tapi ada ulama lain tak tahu. Tapi tak logik untuk kita kata ada satu hadis yang terlepas pandang daripada semua ulama. Punyalah banyak ulama karang kitab hadis. Tiba-tiba kita nak kata ada satu hadis ni, semua mereka terlepas pandang daripada meriwayatkannya dalam kitab mereka, menyampaikan kepada anak murid mereka. Kalau kita fikir sedikit dengan analisis, dengan kritis, kita kata, okey, kalau ulama-ulama tu terlepas pandang, macam mana kamu yang wujud zaman ni boleh dapat pula hadis tu? Kamu ambil dari mana? Kalau ulama tu terlepas pandang, mestilah hadis tu tak sampai langsung. Jadi itu bukti hadis tu sebenarnya rekaan. Seperti masyarakat kata, tak boleh dikatakan ada hadis yang terlepas pandang daripada semua ulama, walaupun boleh jadi ada sesuatu hadis terlepas daripada sesetengah mereka. Maksud ada ulama tahu, ada ulama tak tahu. Ini kerana ada jaminan daripada Allah untuk memeliharanya. Kata Imam Asy-Syafi'i, oleh itu sesiapa yang pada hari ini membawakan sebuah hadis yang tak ditemui dalam kitab-kitab ulama hadis, maka tidak diterima hadis tersebut daripadanya. Imam Asy-Syafi'i kata benda ni pada zaman beliau. Bayangkan zaman kita yang dah jauh daripada Imam Asy-Syafi'i. Jadi kita kena jelas, hadis kalau tak ada dalam kitab hadis, tolak. Jadi tuan-tuan,
macam mana kita masyarakat umum, kita bukannya tahu nak nilai hadis dan apa sumber hadis yang kita nak ambil. Antara penyakit, saya katakan penyakit dalam hati, ialah apabila kita mengambil perkara yang kita tak tahu benar atau tidak, sedangkan sumber yang benar dah ditapis wujud di hadapan kita. Saya tak bercakap tentang Sahih Bukhari, saya tak bercakap tentang Musnad Ahmad. Itu semua bacaan kitab yang tak sesuai dengan masyarakat umum untuk mereka masuk dan baca untuk dapatkan. Saya bercakap tentang sebuah kitab yang ulama' telah susun, dan di mukadimah kitab tersebut, ulama' tersebut memang beriltizam menyatakan dia nak kumpulkan hadis yang sahih saja dalam kitab tu, iaitu kitab Riyadhus Salihin. Kalau kita baca mukadimah Imam An-Nawawi, tadi kita dah sebut Imam Nawawi kata dalam Fadailul A'mal boleh guna hadis dhaif. Dia sebut dalam Al-Azkar, dia sebut dalam Al-Majmu'. Tetapi antara keistimewaan kitab Riyadhus Salihin oleh Imam An-Nawawi ini, para ulama pun sebut ini adalah satu keunikan beliau. Walaupun dia kata boleh pegang hadis dhaif dalam Fadailul A'mal, tetapi ketika dia menyusun kitab Riyadhus Salihin itu, di mukadimah dia sebut dia beriltizam nak pastikan hadis yang dalam kitab dia tu hadis sahih aja. Walaupun ulama' lain yang kaji kitab Riyadhus Salihin jumpalah hadis dhaif sikit-sikit. Tapi maksudnya kita boleh kata hadis dalam Riyadhus Salihin sahih di sisi Imam An-Nawawi. Untuk masyarakat umum dah selamat dah benda tu. Itu saya ambil hadis ni daripada Riyadhus Salihin, dan hadis ni sahih lah di sisi Imam Nawawi. Jadi sebenarnya kalau kita buka Riyadhus Salihin, hadis dalam tu pun dah beribu. Tak perlulah kita ambil hadis-hadis yang tak ditemui asalnya. Jadi itu sebagai mukadimah lah.